pandangan saya tentang ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Naib Presiden UMNO memberikan penjelasan yang tuntas tentang peranan UMNO-led government, hasil UMNO-led government, iaitu yang dikepalai oleh beliau sendiri sebagai Ketua Kerajaan Perdana Menteri Malaysia, yang mana beliau menjelaskan tentang 6 perkara permintaan ataupun tuntutan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang telah memutuskan sebagai Perdana Menteri ada 6 tuntutan yang perlu dilaksanakan, dan Perdana Menteri sebentar tadi telah menjelaskan secara terperinci betapa beliau telah memastikan ke-6 tuntutan tersebut telah dilaksanakan. Alhamdulillah. Sama ada perkara yang berkaitan dengan kes Adib, berkaitan dengan tulisan Tommy Thomas, berkaitan dengan isu COVID vaccination, berkaitan dengan KWSP tuntutan RM10,000, dan 2 perkara lagi, yang mana kesemua ini ke-6 alhamdulillah telah ditunaikan oleh beliau sebagai Perdana Menteri yang dipilih tentunya oleh persetujuan MKT, dan juga seperti mana yang Presiden sebutkan, beliau membawa satu nama sahaja untuk dicadangkan dan dicalonkan, dan dipersetujui oleh kesemua ahli-ahli Parlimen UMNO. Alhamdulillah. So ini perkara yang saya kira cukup besar. Dalam tempoh beberapa bulan sahaja menjadi Perdana Menteri, mampu untuk menunaikan perkara-perkara yang merupakan tuntutan dan desakan daripada Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Bukan desakan biasa, ini satu mesti buat. Jadi saya berasa begitu berbangga alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara ini bukan isu kepentingan UMNO, tak. Ini adalah merupakan isu yang membabitkan kepentingan awam, kepentingan rakyat dan hak. Contohnya pada kes Adib, contohnya pada isu Tommy Thomas dalam tulisan beliau menyentuh isu-isu yang sangat sensitif, bukan saja pada UMNO, pada rakyat Malaysia secara umumnya. Dan demikian juga isu KWSP bukan permintaan orang UMNO sahaja, bahkan ini permintaan majoriti rakyat Malaysia. Didengari dan alhamdulillah telah dilaksanakan. Demikian juga pengumuman-pengumuman yang begitu baik pada saya yang telah diumumkan oleh Yang Perdana Menteri. Antara yang menarik perhatian saya, nombor 1 sekali, hak janda. Itu sangat menarik bagi saya, di luar kotak yang saya tak jangkakan. Perkara ini walaupun diwacanakan telah dalam tempoh yang lama, bagaimana tuntutan-tuntutan wanita-wanita yang telah diceraikan suaminya ataupun yang telah bercerai, tuntutan nafkah bulanan, walaupun hakim telah memutuskan sebelum ini suami mantan ex-husband kena bayar, tetapi tak dibayar, dan tak ada siapa yang menjuarai kepentingan ataupun hak-hak mereka. Hari ini yang Perdana Menteri telah umumkan secara dengan jelas bahawasanya keputusan akan dibekukan akaun suami-suami ini. Itu satu. Bahkan bank akan membayar sekiranya suami atau mantan suami tidak membayar kepada bekas isterinya. So ini satu perkara yang tentunya menggembirakan ramai para wanita di luar sana. Dan juga isu bahasa menarik perhatian saya, kerana saya sendiri pernah menjadi penterjemah kepada dalam perbualan dalam sesi antara kerajaan Malaysia, antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Arab Saudi, di mana menteri yang datang pada waktu itu, contohnya menteri daripada Arab Saudi, Amir Abdul Aziz, iaitu menteri dalam negeri. Beliau berbahasa Arab, ada penterjemahnya berbahasa Inggeris, okey. Namun yang mengejutkan saya ataupun yang menjadikan saya agak teruja, menteri tersebut menegur penterjemahnya. Penterjemah cakap Inggeris, dia kata cakap Inggeris kau tak betul, terjemahan yang betulnya begini. Baru saya tahu bahawa saja menteri itu tahu berbahasa Inggeris, tetapi dia pride dengan bahasa Arabnya. Dan demikian saya berbangga bila kita pride dengan bahasa Melayu. Dan Perdana Menteri telah menyatakan kerajaan telah akan keluarkan sekular, mewajibkan semua agensi GLC dan menggunakan bahasa Melayu dalam surat menyurat dan sebagainya. Bahkan akan diambil tindakan bagi yang tak menggunakan bahasa Melayu, seperti mana yang disebut tadi. Mungkin boleh didetailkan dalam teks ucapan beliau. Cuma yang saya nak kata ini pride, bangga kita sebagai bahasa Melayu.
Dan Perdana Menteri telah mula menggunakan dalam sesi dialog ataupun pertemuan dengan pemimpin-pemimpin antarabangsa Thailand ataupun kemudian besok beliau akan ke Vietnam dan sebagainya, akan mula menggunakan bahasa Melayu dan penterjemah. Melainkan kata beliau kalau dia berbahasa Inggeris, bahasa Inggeris lah. Tapi kita nak tunjukkan betapa kita pride dan berbangga dengan bahasa kita yang penuturnya 300 juta. Kita merupakan bahasa yang disebutkan tadi ke-17 di dunia. So target Perdana Menteri, kita akan target menjadi bahasa yang kedua di Asia, mudah-mudahan insya-Allah.